Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah show Politeknik perlu berhenti menjadi sekolah. Okey, PMS Anwar Ibrahim meminta program tingkatan 6 di sekolah-sekolah harus lebih terbuka dan kurangkan elemen kawalan. Mereka perlu dilayan seperti orang dewasa. Kalau begitu, haruskah kampus-kampus politeknik ini mana-mana pelajarnya sebaya ataupun lagi tua dari pelajar Form 6 perlu juga ikut polisi ini? Pada masa sekarang, kehidupan di politeknik agak terkongkong dan macam ala-ala sekolah. Jadi betul ke apa yang DJ Cinta cakap ni kan? Sebelum kita ulaskan isu ini bersama, mari kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Hai, nama saya Muhammad Daniel Farabi, saya umur 19 tahun dan saya daripada Politeknik Ulai. Okey, alright. Nama panjang sangat tu. Daniel apa tadi? Daniel Farabi, nak panggil Daniel boleh, nak panggil Farabi pun boleh. Okey, alright. Daniel. Daniel berasal pada Politeknik. Mana tadi? Nilai. Nilai. Okey. Saya nak kenal-kenal sikit dengan Daniel, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, Daniel. Daniel ni asal daripada mana ni? Cinta nak tahulah juga. Saya berasal dari Shah Alam and sekarang pun saya stay lagi dekat Shah Alam. Okey. Ambil study course apa dekat Poli Nilai ni? Saya ambil study course Horticulture Landscape. Okey, alright. Sekarang Daniel tengah buat apa? Sekarang semester berapa? Tengah cuti ke? Macam mana? Cuba share sikit. Saya sebenarnya baru semester 1 and kita orang tengah cuti SEM lah. Cuti SEM. Cuti SEM untuk masuk SEM yang baru ke macam mana? Untuk masuk SEM baru. Okey, alright. Daniel, macam Daniel dengar tadi lah kan, tajuk kita mengenai politeknik perlu berhenti menjadi sekolah. Sebelum Cinta nak tanya ni kan, saya nak tanyalah juga Daniel. Okey, waktu Daniel buat keputusan untuk masuk poli ni kan, Daniel rasa poli ni macam mana? Cuba share. Saya sebenarnya saya tak ada expect apa-apa pun. Macam saya masuk just untuk sambung belajar je, saya tak kisah mana-mana. Saya pun tak expect dapat politeknik. Saya dah cuba universiti, college, semua saya cuba. And saya dapat politeknik. And saya bersyukur lah kan dapat belajar politeknik. Saya tak ada pun expect tinggi-tinggi macam politeknik ni mungkin lagi better ke apa ke kan. Okay, alright. Boleh tak kalau Cinta nak straightforward nak tanya soalan ni? Boleh. Okay, boleh. Okay, alright. Soalan yang pertama, adakah awak setuju kalau kita kurangkan semua peraturan disiplin yang cuba mengawal moral yang ada di politeknik sekarang? Macam mana ni Daniel? Okay, saya bagi, jom kita tengok breakdown to clear facts. Untuk semua yang saya akan bacakan ni kan, tahap mana yang Daniel rasa peraturan-peraturan ini harus dilonggarkan atau dilepaskan? Okay, yang pertama, pemakaian uniform. Selalunya last kita pakai uniform ni waktu sekolah lah kan. Takkanlah politeknik kita nak pakai macam tu sekali. Okey, yang kedua, baju korporat politeknik. Yang ketiga, kawalan aktiviti-aktiviti di kolej oleh HEP. Yang seterusnya, pergaulan bebas antara jantina. Yang seterusnya, kawalan masuk keluar hostel. Yang seterusnya, adakan gigs di politeknik, iaitu macam ada kain konsert lah kan. Okey, seterusnya pemakaian baju ketat, tu disingkat ke untuk perempuan ke, macam lelaki pakai ketat-ketat ke kan. Okey, yang seterusnya pemakaian baju sukan bukan terhad kepada track, button, labuh, singlet, short and tights lah. Okey, yang terakhir membenarkan internship di tempat-tempat kerja labourer seperti kelab malam, sport club and western. So, merasa macam mana ni Daniel? Bagi saya, pemakaian uniform lah kan. Pemakaian uniform ni biasa macam akak cakap tadi, dia untuk sekolah-sekolah. Macam kalau sekarang dah masuk politeknik ni lebih kepada yang umur pun yang dah tua-tua kan. Macam sekolah menengah tu dia masih dalam fasa untuk membesar. So kalau pemakaian uniform,
saya rasa tak perlu sangat kot. Kecuali macam just baju berkola macam ni kan. Itu mungkin okey. Kalau bab kata baju corporate, baju corporate pun okey juga sebab nampak kan lagi kemas, nampak lagi smart lah untuk pergi kelas. Tak pun mungkin kalau ada event penting boleh pakai baju corporate. Pergaulan bebas pula antara jantina ni tak boleh longgarkan, cuma kadang-kadang saya ada terfikir juga sebab just in case budak-budak tu nak study sama kan. Macam contoh diorang study ramai. Lepas tu diorang tak bagi nak duduk bersebelahan. Maksudnya kalau diorang dah penuh, table tu dah penuh sangat and lelaki perempuan terpaksa duduk bersebelahan, bagi saya boleh je sebenarnya. Sebab tak ada apa-apa pun akan berlaku. Sebab yelah ramai kan. Nak berlaku benda tak elok tu macam susah lah. Kalau pemakaian baju ketat pula, saya tak setuju. Lagi-lagi macam skinny jeans tu kan, tak nampak macam kemas. Tak elok sebenarnya nampak student pakai ketat-ketat sangat. Kalau yang pemakaian baju sukan yang singlet, shorts dengan tights ni, saya lebih cakap lelaki saja boleh pakai. Tapi jangan kalau pakai tu macam tight saja. Pakai dengan shirt sekali. Kalau pakai shirt saja pun tak boleh. Dia kena pakai dua-dua. And singlet tu mungkin tak masalah bagi saya. Tapi kalau perempuan jangan. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya. Ada pihak yang menyatakan identiti politeknik bergantung kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Contohnya, kita tahu mereka ni budak poli sebab pakai baju korporat pergi ke kuliah. Adakah anda setuju yang identiti budak poli berdasarkan peraturan-peraturan yang diikuti? Okay, macam mana Daniel? Saya setuju kalau macam pergi kelas kan, pakai baju corporate tu kan. Tapi saya tak setuju kalau setiap kelas kena pakai baju corporate dan hari-hari. Sebab yelah tak semua student ni rajin kan nak gosok baju setiap malam, macam nak get ready semua tu. Kadang-kadang ada yang macam jenis bangun lambat, lepas tu nanti nak kena bersiap tu lama. So dia akan ambil masa. Okay, macam Daniel sendiri, Daniel suka dress up macam mana pergi poli ni? Kalau baju corporate saya okey. Kalau baju yang berkola biasa pun saya okey. Okay, so macam mana? Gila-gila hari ke? Ikut mood ke? Macam mana? Dia ikut mood. Tapi kalau baju corporate tu mungkin kalau macam presentation ataupun maybe kelas tu penting, saya akan pakai baju corporate. And kalau kelas tu lebih kepada presentation, saya akan pakai formal. Okay, alright. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi iklan sedikit dekat sini. Boleh ke Daniel? Boleh. Okey, terima kasih. Untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okey Daniel, adakah Daniel dengan cinta lagi ni? Masih. Masih tak tidur Tak ada. Okay, alright. Soalan yang seterusnya. Hujah yang diberi oleh mereka yang ingin kelonggaran umum adalah hanya apabila pelajar poli dilayan seperti orang dewasa, akan mereka bertindak seperti orang dewasa. Kebebasan ini akan menyenangkan pelajar-pelajar yang mereka sememangnya dewasa dan harus mengambil lebih banyak inisiatif bagi hidup mereka. Hujah ini boleh terima ke tak ni Daniel? Untuk soalan 3 tadi saya separuh setuju dan separuh tak setuju. Okey, kenapa? Cuba explain sikit. Saya separuh setuju untuk peraturan yang diketatkan sedikit sebab kadang-kadang budak-budak ni baru nak besar kan. So ada yang still kena ikut peraturan. Kalau dia bebas sangat, budak-budak tu akan menjadi semakin liar. Sebab tak dijaga kan. And kadang-kadang benda tu juga boleh efek nama politeknik sendiri. Yang tadi tu saya setuju, yang tak setuju pula peraturan yang sedikit ketat. Contohnya macam rambut kan. Rambut ni kadang-kadang bagi budak lelaki, rambut dia kalau panjang sedikit, tapi kalau dia kemas tak apa bagi saya kan. Kalau dia panjang tak kemas, baru dia boleh komplain untuk potong rambut kan. Sekarang ni peraturan dia
Rambut ni kalau panjang sedikit pun dia dah cakap tak kemas. So itu yang saya tak berapa nak setuju. Sebab kadang-kadang ada student yang muka dia boleh rambut pendek. Ada yang kena rambut panjang. Ya betul. Kalau pendek nanti dia dah tak kemas, tak cantik. So itu jawapan dia. Okey, jadi bagi Daniel kan agak-agak syarat-syarat kat politeknik ni macam sekolah tak? Boleh cakap juga macam kat sekolah. Sebab kebanyakan kawan saya pun ramai cakap politeknik ni dia macam sekolah dah. Kita ni dah masuk IPT kan, bukan sekolah menengah lagi. So macam ramai juga student yang tak berhati. Okey, so kalau macam tak puas hati tu macam mana nak hilangkan rasa sakit hati tu? Macam mana Daniel? Kalau macam saya, kita perlu tengok daripada sudut lain lah kan. Macam mungkin ada sebab dia peraturan dia macam ni. Mungkin dulu ada kes berat yang terjadi, sebab tu dia lagi ketatkan. Okey, alright. Sekiranya kampus lebih terbuka, mungkin pelajar menjadi lebih seperti pelajar-pelajar di negara barat. Bebas dan bergaul ikut suka. Adakah ini satu arah yang positif? Macam mana Daniel? Saya rasa tidak. Kalau bergaul tu boleh. Tapi kalau bergaul boleh, tapi jangan terlalu bebas. Sebab benda ni berisiko tinggi untuk benda buruk berlaku. Contohnya macam kadang-kadang ada budak lelaki jenis yang tangan panjang kan, suka buat itu ini. So itu bahayalah. Boleh memburukkan nama. Okey, alright. Sekiranya lebih bebas, adakah budak-budak kampus kita akan anjurkan lebih banyak aktiviti-aktiviti ala orang muda seperti KIS, music festival, pertandingan sukan dan tarian dan macam-macam? Adakah identiti-identiti baru akan muncul secara organik? Maksudnya melalui aktiviti-aktiviti berbeza ini, pelajar-pelajar kolej boleh menentukan apakah identiti mereka. Macam mana Nenek? Sebenarnya benda ni tak perlu tunggu untuk lebih bebas. Dia sebenarnya lebih kepada MPP, Majlis Perwakilan Pelajar ataupun Politeknik sendiri untuk anjurkan aktiviti macam ni. Sebab kalau saya nak tengok lah kan, budak-budak poli ni banyak je yang talent, yang ada yang boleh menyanyi, boleh menari, ada yang tunggu diorang buat tarian tradisional, tapi tak ada pun. Macam nyanyian pun ada dalam 1-2 je. Ada yang nak buat band tapi diorang cakap sebabkan band dah ada, so diorang tak bagi macam tu. Okey, kalau awak tak rasa stres ke? Sebab dekat poli awak tu macam tak ada more ke hiburan. Yelah kita ni kan student dah stres dengan assignment, stres dengan date-date yang dekat nak hantar kan. Macam mana Daniel? Saya stres juga sebab kadang-kadang tengok dekat tempat belajar orang lain kan, diorang ada buat konsert ataupun maybe ada buat jemputan artis ke band ke kan. Macam dekat politeknik ni sangat kurang kalau nak cakap. Jarang berlaku kan. So lagi satu saya stres juga sebab kadang-kadang ada pensyarah yang jenis dia suka bagi yang terus berlambak. So dia tak bagi masa kat student untuk siapkan assignment daripada pensyarah lain. Okey, saya nak tanya lah kan macam Daniel sendiri lah kan disebabkan politeknik ni terlalu ketat sangat peraturan kan. Kadang-kadang sometimes korang pernah tak tanya lecturer kenapa ketat sangat peraturan ni, kenapa? Pernah tak macam luah something dekat lecturer sendiri? Sebenarnya untuk tanya dekat lecturer tu tak ada. Tapi kita orang kebanyakan lebih tanya kepada senior ataupun alumni. Apa respon dia? Apa respon dia sebenarnya? Macam dekat politeknik saya, sebelum ni kalau untuk keluar malam, dia balik pukul 10 ataupun 12. Tapi sekarang dia dah diketatkan sedikit, balik pukul 9 disebabkan ada kes macam histeria lah. Sebab kalau nak ikutkan jalan dekat politeknik kami ni, kalau malam kat luar tu gelap. So untuk keselamatan diketatkan. And tak naklah ada kes histeria lagi ke macam itulah. Alright. Jadi selepas dah tahu peraturan-peraturan ni, lepas tu kena rambut lagi, lagi-lagi laki lah kan. Okey, saya lupa nak tanya tadi macam tadi awak cakap tadi lah kan. Dia ada had tahap rambut korang kan. Bila lecturer rasa korang rasa biasa je tapi lecturer rasa macam dah tahap panjang kan. Kiranya dia suruh, dia bagi take time tak korang untuk potong rambut tu ke macam mana?
dia bagi seminggu. Tapi kadang-kadang student tu tak nak sebab yelah kalau pendek sangat dia jadi buruk. Tak nampak cantik dah, tak nampak kemas. So, Ah, kalau dia akan cari balik tak student tu? dia akan buat announcement, dia akan kumpulkan semua student lelaki. Lepas tu nanti dia akan check satu persatu. Lepas tu nanti kalau panjang tu dia akan potong terus. So dia jadi buruk lah. Okey, soalan yang seterusnya. Sekiranya politeknik mula open up, adakah ini boleh membantu dengan pendaftaran? Selalunya lah kan budak-budak tak nak masuk politeknik ni sebab macam sangat strict suasananya. Kalau dilonggarkan peraturan-peraturan, mungkin lebih ramai yang akan memohon untuk tempat di politeknik ini. Kalau ini berlaku, tidak lama lagi politeknik dan kolej swasta dua-dua ni akan nampak sama rata je diorang ni. Dari segi pakaian, budaya dan kebebasan. Adakah kita mahukan realiti ini? Daniel, cuba suarakan sebagai student kan. Mestilah you ada rasa macam teringin nak perkatakan. Okey, cuba Daniel beri pendapat sendiri. Saya setuju dengan cadangan untuk open up politeknik ni kan, sebab kadang-kadang orang tak nampak politeknik ni bagus sebenarnya. Macam kadang-kadang ada yang orang dekat luar tu yang bekerja lebih kepada politeknik berbanding daripada universiti. Sebab kadang-kadang sebab politeknik ni ada yang lebih kepada untuk yang berkemahiran, tapi ada yang macam dia tak berapa pandai pun tapi dia still dapat. Kalau macam dekat universiti biasa dia macam boleh cakap high class ke sebab dia nak result yang bagus-bagus, dia cantik kan. And peraturan tu perlu dilonggarkan sedikit mungkin, baru budak-budak macam tak ada rasa pressure kalau dekat dalam tu. Even nak masuk pun dia tak ada rasa takut-takut. Okey. So, soalan yang terakhir lah kan saya nak tanya. So, sebagai awak seorang pelajar politeknik, apa awak ingin perkatakan ataupun nak politeknik ni upgrade ke, in something yang boleh macam hiburkan student tu ke, macam mana? Cadangan saya untuk politeknik adalah buat penambahan baikan, macam mungkin adakan konsert ataupun aktiviti yang seronok lah kan. Kalau boleh jangan waktu malam, mungkin petang. Sebab petang tu kalau budak habis kelas, bolehlah beraktiviti kan. And jangan memaksa. Sebab ada politeknik yang kalau kita tak ikut aktiviti yang diorang nak buat, diorang akan turunkan demerit. Macam tu. So benda ni tak boleh paksa. Sebab nanti lagi dipaksa, lagi pressure budak tu. Dah lah banyak assignment kan. Stress. Lepas tu dipaksa dengan aktiviti ni. And mungkin boleh tambah hiburan dengan buat berbagai game ataupun buatlah pertandingan menyanyi ataupun apa-apa lah kan. Supaya budak tu kurang sikit dia punya stres, dia baru buat assignment. And peraturan pun satu lagi, jangan terlalu ketat sangat. Boleh ketat tapi untuk certain peraturan saja. Jangan semua ketat. Sebab nanti budak-budak ada yang tak suka and mungkin ada yang bangkah, tak setuju. Mungkin tu jawapan saya. Okay, alright. Terima kasih. Okay, baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai politeknik perlu berhenti menjadi sekolah. Terima kasih diucapkan kepada Daniel atas kesudian anda dalam segmen soal menyoal dan memberi pendapat. Terima kasih Daniel. Sama-sama. Okay, semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.